Didik TV KPM. Didik TV KPM. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Untuk sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tulab wal muallimin, wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, dalam Sukses SPM 2021. Al-yaum sanata'allamul maddah usuluddin. Hari ini kita nak belajar subjek usuluddin. Tapi macam biasa murid-murid, pastikan kita menjaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Nampak semangat tak? Saya menyanyikan lagu Ma'al Hijrah sebentar tadi, menunjukkan bahawa inilah semangat kita melihatkan penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Kesungguhannya, bagaimana mereka bersabar dengan penghijrahan tersebut, dan kita ambil pelajaran pada itu untuk kita berhijrah untuk menjadi orang yang lebih baik. Teringat saya akan sebuah hadis Nabi SAW yang bersabda, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah itu puasa Ashura? Puasa Ashura itu akan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Jadi ambil kesempatan untuk kita berpuasa Ashura. Baik para penonton sekalian, hari ini kita nak belajar satu topik yang cukup menarik, berkaitan dengan hadis juga tadi. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom. Mana al-yaum fi studio Mualliman Mumtazan. Kita di studio bersama dengan Guru Usuluddin dari Sekolah Agama Menengah Jeram Selangor, Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Jamil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah khair. Masya-Allah. Okey, al-yaum sanata'allamul maddah usuluddin. Wa mal mawdu' alladhi sanadrusu al-yaum ya Ustaz? InsyaAllah sanadrusu fi al-qismi ulumul hadis min madati usuluddin insyaAllah. Hal huwa sahla atau sa'ba ya Ustaz? Okeylah. Khamsin. Okey, baik Ustaz. Itu pandangan Ustaz tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum Ustaz, kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini di Google Meet. Kita nak persilakan al-yaum ba'du asdiqa alladhi sawfa takunu ma'ana fi Google Meet. Hayya bina. Okey, assalamualaikum semua. Kaifa halukum jami'an? Alright, atamana lakum sihatan wa afiatan, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustaz, awalan uridu an na'raf ba'du asdiqa al-yawm. Awalan Azri. Mana Azri? Ada tak? Okey, boleh kenalkan diri anda, araf nafsak, dan apakah cita-cita anda? Dipersilakan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azri bin Muhammad Syaniza, dan cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang mengkaji sejarah. Okey, nak mengkaji sejarah perlulah banyak membaca. Betul Ustaz ya? Ya, betul. Baik, dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Alia. Boleh kenalkan diri anda Alia?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syaza binti Muhammad Azrizam daripada Sekolah Agama Menengah Jeram. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Okey, dan seterusnya Umar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar bin Muhammad Ilmi. Cita-cita saya ingin menjadi peguam syariah. Peguam syariah. Seterusnya kita ada Husna. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Muhammad Srop dan saya ingin jadi peguam. Alright. Seterusnya kita ada Rafiq. Dipersilakan Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Rafiq Azrai bin Rifai dan saya ingin menjadi seorang chef. Oh, seorang chef Dan wa akhiran indana Ainil. Tafadhali araf nafsaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainil Nafisha binti Muhammad Syahrul Rizal. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pensyarah. Okey, syukran jazilan ahlan wa sahlan ila Didik TV KPM. Okey Ustaz, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, macam biasa Ustaz, kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh, kita insyaAllah. kenakan cecair pembasmi kuman. Tafadhal ya Ustaz. Okey, insyaAllah. Okey, baik. Berkaitan dengan ulumul hadis Ustaz, apa yang seronok yang kita nak kongsikan dengan murid-murid kita hari ini Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan ulumul hadis kita hari ini, kita akan belajar tajuk yang kedua dalam bahagian hadis, iaitu kita nak tahu tentang hadis, sunnah, khabar dan juga asar. Dan insya-Allah kita akan masuk ke tajuk kedua. Okey. InsyaAllah. Baik Ustaz. Murid-murid mesti nak tahu kan apa yang Ustaz ajar selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali dalam Sukses SPM 2021. Ibuku ma'ana. InsyaAllah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum معنا في برنامج سكسس SPM 2021. اليوم معنا معلما ممتازا وهو أستاذ Zulkifli. Okey Ustaz, tadi Ustaz dah bagi tahu dah hadal maddah 50-50, 50-50. Tapi kita nak tanya juga murid-murid kita, apa pandangan mereka tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Saya nak pilih siapa Okey, Azri, apa pandangan awak tentang topik kita hari ini? Ulumul hadis. Tafadhal. Pada pandangan saya dalam mempelajari ulum hadis ini, saya dapat mengetahui tokoh-tokoh ulama hadis secara ringkas seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain itu, saya juga dapat mendalami sejarah mengenai bagaimana pengumpulan hadis dilakukan. Okey, apa pula pandangan Alia? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya mempelajari ilmu ulum hadis ini, saya dapat mengetahui betapa pentingnya belajar ilmu hadis yang asas sebelum saya mempelajari ilmu hadis yang lain. Saya juga dapat mengetahui hadis mana yang boleh diguna pakai dan hadis yang tidak boleh diguna pakai. Yang tak boleh diguna pakai tu jangan disebar-sebarkan. Betul Ustaz? Betul. Baik, kita nak tanya seorang lagi. Boleh Ustaz? Kita nak tanya kepada Ainil. Apa pandangan awak? Silakan. Pada pandangan saya, tajuk ulumul hadis ni kita dapat pelajari tentang kategori-kategori hadis. Contohnya hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis dhaif dan banyak lagi. Okey, baik. Itu pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Nak tahu dengan lebih mendalam? Jom kita bersama dengan Ustaz Zulkifli dalam topik kita hari ini, ulumul hadis. Ya, betul Ustaz? insyaAllah. Mata pelajaran Usuluddin dan topiknya adalah ulumul hadis. Dipersilakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih saudara Aiman. Dan assalamualaikum kepada anak-anak yang berada di rumah yang sedang mengikuti bersama-sama dengan Ustaz pada hari ini. Ustaz ucapkan kullu amin wa antum bi khair, dan juga kepada rakan-rakan guru-guru, ibu bapa yang turut bersama dengan anak-anak pada petang ni. Jadi insya-Allah Ustaz akan bersama-sama dalam tajuk yang kedua. Dalam tajuk yang kedua muka surat tolong tengok ad-darsus tsani, tajuk yang kedua iaitu di dalam memahami hadis, sunnah, asar dan juga khabar. Baik. Okey. Kita akan tengok kepada tajuk kita. Alright. Iaitu ad-darsus tsani al-istilahat
fi ulumil hadis. Nah, al-istilahat fi ulumil hadis, dan insya-Allah ad-darsus salis hadis min haitsu ta'addud ar-rawi. Dua tajuk ni insya-Allah. Pada petang ni kita akan melihat kepada perkara seperti berikut, dan kita nak tengok kepada ta'rif, sunnah, khabar dan juga asar, dan kemudian nak cerita tentang bagaimanakah perbezaan antara hadis, sunnah, khabar dan juga asar. Dan yang ketiganya nak jelaskan perbezaan antara Quran, hadis nabawi dan juga hadis kursi. Manakala tajuk yang ketiga, kita akan melihat kepada soalan-soalan yang berkisar berkaitan dengan hadis mutawatir dan juga hadis ahad, dan juga soalan-soalan yang berkaitan dengan apa ciri-ciri di dalam hadis mutawatir dan juga dalam hadis ahad. Dan yang terakhirnya, huraian apa soalan yang ada dalam keberhajatan kita kepada hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Dalam semua perkara ni, soalan boleh ditanya. Nah, okey, baik. Okey. Ini dalam muka surat berapa, Saudara Aiman? 92, Ustaz. Ya, 92. Anak-anak dekat rumah, pegang buku teks dan tengok muka surat 92. Okey, baik. Okey. Dalam bahagian ni, anak-anak semua akan tengok kepada perkara yang ni, dan ada berkaitan ta'rif hadis, ta'rif sunnah, ta'rif khabar dan juga ta'rif asar. Dalam bahagian ini, dia akan berkisar berkaitan di dalam bab ta'rif. Dia akan tanya ta'rif. Dia akan tanya soalan perbezaan al-farqu, dan dia boleh tanya tentang bayin ataupun wadih dalam soalan kita punya ni dah, dalam soalan dekat bahagian hadis, sunnah dan juga khabar dan juga asar. Jom, Ustaz nak bawa anak-anak untuk melihat apakah bentuk soalan yang boleh ditanya dekat dalam bahagian ini. Okey. Contoh yang Ustaz bawa tu. Okey, mari kita tengok soalan dia. Ini dalam bentuk yang boleh ditanya tau. Boleh ditanya, okey. Anwa'ul as'ilah al-muta'alliqah. Bentuk-bentuk soalan yang berkaitan dengan tajuk. Kalau yang Ustaz paparkan di depan anak-anak sekarang ni, ataupun kepada penonton, arif al-hadis fil istilah. Okey. Dalam perkara ni, dia boleh tanya as-sunnah. Boleh tanya arif as-sunnah, boleh dia tanya. Dan dia boleh tanya lagi apa dia? Arif al-khabar. Dan dia boleh tanya lagi arif al-asar. Saudara mana? Dia boleh tanya benda macam tu. Dia boleh tanya empat perkara dalam ni. Jadi arif al-hadis fil istilah. Okey, Ustaz nak minta siapa anak-anak yang boleh tolong jawab ni? Okey, boleh tolong angkat bagi tangan. bentuk contoh. Angkat tangan. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba sebut? Okey, Husna, silakan. Hadis fi istilah huwa aqwalu wa af'alu wa takrirat wa sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hulukiyah wal hilkiyah. Okey, itu takrif tentang hadis. Jadi anak-anak yang ada dekat rumah, tengok di dalam buku kita, kena tengok kepada bahagian ini. Yang disebut oleh Husna tadi adalah yang berkaitan di dalam bab hadis. Jadi kena sebut full situ. Aqwalun wa af'alun wa taqrirat wa sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluqiyah wa khilqiyah. Kalau sebut macam tu, insya-Allah dia akan dapat 2 markah penuh. Okey, baik. Kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini bentuk soalan soalan objektif. Tadi subjektif. Okay. Dia boleh tanya juga macam ni. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi fayakunu al-ammu wal ashmal. Okey. Kalau bentuk soalan pilihan ni, yang mana satu jawapan dia? Silakan. Boleh angkat tangan dan sebut nama. Saya nak jawab. Okey, sila. Okey, Rafiq. Okey, jawapan dia khabar, al-khabar. Ya, dia merangkumi semua. Okey, jawapan dia
Kalau sini, 1 markah sahaja. Kalau betul jawapan dia. Okey, baik. Dan kemudian, dia boleh tanya juga bentuk soalan dalam bentuk rumus. Dia boleh tanya soalan dalam bentuk rumus. Dia bagi jawapan. Dalam ustaz nak pesan dekat anak-anak dekat rumah, bahagian soalan objektif jangan bagi salah. Sebab jawapan dah ada dah ni. Ni jawapan dia ni. Ni jawapan. Cuma kita tinggal nak tinggal kat bawah ni je. Apa jawapan dia? Okey. Kalau dia tanya fil lughati syai'ul jadid. Why? Fil lughati at-tariqatul matbu'ah wal mu'tadah fil hayah. Apa jawapan X? Okey, silakan. Siapa nak jawab? Umar, silakan. Jawapannya Al-Hadis. Ya, Al-Hadis. Tepat. Mumtazah. Okey. Kalau kata Y, apa jawapan dia? Okey, siapa pula? Ainil, sila. Jawapannya As-Sunnah. As-Sunnah. Okey, baik. Betul jawapan dia. Kalau jawapannya ni, maknanya betul dah. Okey. Ingat anak-anak dekat rumah, dia boleh tanya semua ni. Dia boleh tanya dalam bentuk subjektif, dia boleh tanya dalam bentuk adjektif. Macam-macam bentuk dia boleh buat. Dan seterusnya. Okey. Apa perbezaan pula antara hadis, sunnah dan khabar dan juga asar? Okey. Bentuk soalan. Dia boleh tanya macam tu. Okey, baik. Jadi, dekat rumah, semuanya kena hafal bahagian ni. Ini adalah benda yang wajib dihafal. Al-hifzu bahagian ni. Apa yang dikatakan sunnah, apa yang dikatakan khabar. Okey, dan apa yang dikatakan sebagai asar. Okey, baik. Kita tengok bentuk soalan dia yang boleh dibuat. Okey. Contoh, kenapa Ustaz tulis as-su'alus salis? Sebab dalam kertas SPM, dia duduk dekat soalan nombor 3. Okay. Soalan nombor 3. Hati wahidan al-farqa bainal hadis wal asar. Apa dia perbezaan antara hadis dan juga asar? Siapa nak bagi jawapan? Okey, boleh angkat tangan? Okey, Husna, apa ni? Siapa? Alia. Al-farqu baina hadis wal asar. Okey, hadis Wal sunnah maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ma ru'ya anis sahabat wat tabi'in min aqwali au af'ali. Okey. Betul. Seperti mana yang ada dekat buku ni. Tengok, ya sunnah, kemudian yang khabarnya dia okey yang ni. Jawab macam ni. Biasanya pelajar dia akan dapat biasanya sini kalau kata ada setengahnya dia boleh dapat 2 markah sini. Faham okay. Itu. Paling kurang dia tak akan jadi satu-satu lah. Okey, baik. Dalam maklumat zaidah, layar pelajar tolong tengok. Untuk akhir, biasanya bila maklumat zaidah ni, maklumat tambahan, pelajar ramai yang mengabaikan. Sebenarnya dia kena tengok juga sebab beberapa bentuk soalan. Okey. Apa yang boleh kita buat soalan dekat sini? Ma makanatul hadis fit tashri' al-islami. Kat mana jawapan dia? Siapa boleh tengok? Apa kedudukan hadis Nabi dalam perundangan Islam? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Silakan. Azri. Umar. Innal ahadisan nabawiyyatu syarifatu hiyal masdar as-sani litashri'il islami ba'dal Qur'anil Karim. Ya, betul. Dalam ni pun ada poin isi. Wajib kita tengok. Dan soalan yang kedua, bayyin isnaini min wazaifil hadis an-nabawi lil Qur'anil Karim. Kat mana? Siapa nak jawab? Okey, sila. Okey, Azri lagi. Silakan. Azri lagi. Dia suka jawab yang ni. Awalan syuruhan li ba'di ayatillahi karimat. Sanian bayanan li asbabi nuzuliha. Ya, betul. Kalau kata ikut kat sini ni, poin dia ada kat sini dan poin dia pun ada dekat sini. Jadi pelajar-pelajar dekat rumah, tolong intabih benda ni. Okey, boleh semua? Yang ada dekat rumah. Okey. Okey, clear.
Ustaz nak pergi pindah tajuk baru. Okey. Okey Ustaz, kalau kita tengok pentingnya perbezaan di antara hadis was sunnah, al-khabar wal athar Ustaz. Sebab dia sangat beza kalau kita tengok athar tadi marwa an sahabah wat tabi'in min aqwal au af'al. Takut silap lagi dia jawab ini datang daripada Nabi. Rupanya daripada kita kena bagi beza antara sunnah, hadis, khabar dengan asar. Kena bagi beza benda tu. Okey Ustaz. Saya ada satu soalan, boleh saya tanya kepada Ustaz? Boleh Ustaz. Okey. Kalau contoh dia tanya berkaitan dengan ta'rif Ustaz ta'riful hadis. Ya. Tapi dia tak sebut istilah wal lughatan. Hal yajibu an ijabul lughah lughatan atau istilah wa istilahan. Baik. Idza kana as-su'al su'ila ta'rifan faqat. Yajibu alaina al-ijabah istilahan faqat. Faqat. Yakfi al-kifayah. Darajatain kamilatain. Mungkin nastarih qalilan. InsyaAllah. Ustaz, safa na'ud ba'da qalil. Ibqu ma'ana sukses SPM 2021. Kita berehat seketika. Jumpa lagi insyaAllah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij sukses SPM 2021. Al-yawm sanata'allamul maddah usuluddin dan kita akan mempelajari berkaitan dengan ulumul hadis. Ustaz dah cerita berkaitan dengan hadis, khabar dan athar. Ustaz, saya ada satu soalan. Orang kata sempena ma'al hijrah ni Ustaz. Apa benda yang Ustaz azam nak buat lah untuk tahun baru ni lah Ustaz? Okey, azam Ustaz ada satu saja yang Ustaz duduk nampak. Ustaz nak siapkan, saya nak siapkan ada 2 buah buku. Usuluddin yang akan saya terbitkan bersama dengan sahabat daripada Telaga Biru Production, iaitu buku modul topikal tingkatan 1, 2 dan juga 3 insya-Allah. Cantik Ustaz. Saya menantikan buku tu Ustaz insya-Allah Okey baik Ustaz, boleh kita terus lagi pengajian kita Ustaz? Tafadhal. Okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi Okey, mari tengok Ustaz duduk dekat rumah tolong tengok Ustaz, gadget tinggal tepi, tengok depan Ustaz ni. Ini penting ni. Salah satu benda yang akan biasanya kalau naik dalam CPM memang akan naik benda macam ni. Okey, kalau naik. Okey, baik. Al-farq bain al-Quran hadis nabawi wal hadis qudusi. 3 benda. Beza Quran, hadis nabawi dan juga hadis qudusi. Baik. Benda ni dalam buku teks kamu tengok ada kotak merah, biru, purple ni. Inilah benda dia ni. Oh, sama lah Ustaz. Okey, sama. Tengok kat sini sama kan? Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 poin dia wajib diingati oleh semua pelajar-pelajar yang ambil subjek ni, khusus anak-anak ustaz. Okey. Baik, kita tengok soalan. Soalan yang berkisar tentang beza dan juga soalan bagin dan juga wadih. Alright. Okey, jom kita tengok soalan. Pertama, bentuk soalan. Dia boleh tanya macam mana? Ini soalan pilih jawapan. Dalam soalan objektif. Kana tempat kosong. Makanan firaq. La yajuzu riwayatahu aw tilawatahu bil makna. Apa jawapan dia? Sila. Siapa nak jawab? Okey, boleh angkat tangan? Rafiq. Right. Rafiq silakan. Jawapannya Al-Quran. Ya, sahih. Dia tak boleh riwayat dalam bentuk makna, tak boleh baca ikut dan, kena baca sebiji macam mana yang diturunkan oleh Jibril. Yang tu jawapan dia adalah Al-Quran. Okey. Soalan ni, yang lain pun dia boleh tanya. Okey. Soalan yang ketiga. Memang soal usalis hadis ni. Bayin isnaini min al-farqi bain al-hadis al-qudusi. Ni hadis qudsi wal Quranil Karim. Dia boleh tanya farqu baina al-hadisun nabawi. Dia boleh tukar. Wal Quranul Karim. Boleh? Salah satu dan, Ustaz. Ya. Dia boleh tukar-tukar. Okey. Hadis qudsi. Apa beza dengan Quran? Dia mesti benda yang sama. Dia timbang tara, dia tak boleh ambil yang A, ini biru, ini tak boleh sama. Dia kena benda yang sama. Okey, siapa nak tolong jawab? Okey, silakan. Okey. Siapa nak cuba? Okey, ini, sila ini. Hadis kursi. La yata'abbadu bitilawatihi. La yuta'abbadu bitilawatihi, okey? Untuk Al-Quran, muta'abbadu bitilawatihi. Ya.
la yuta'abbadu bitilawatihi. Ya. Ta'abbadu. Dan kemudian muta'abbidun bitilawatihi. Tulisan doktor kan? Okey, hanya doktor saja yang boleh baca. Okey, tengok dalam dalam buku. Dia mesti sama tau. Muta'abbidun la yuta'abbadu muta'abbidun bitilawatihi. Kalau saya jawab Ustaz, muta'abbidun bitilawati, tapi hadis Nabawi kita jawab yajuz riwayah bil makna. Dia tak sama. Tak sama, tak boleh. Dia mesti sama. Kalau kata hadis qudsi ghairu mu'jiz. Yang ni Al-Quran mu'jizah, mesti macam tu. Kalau tak jawab, kalau kata tak sama, pangkah. Nah, ingat anak-anak nah, pangkah jawapan dia. Okey. Dan seterusnya. Ingat nah, kalau soalan jenis ni 4 markah tau. Rugi sangat-sangat. Okey, baik. Kita akan tengok kepada tajuk yang kedua. Buka dalam buku tajuk yang kedua, tajuk yang ketiga dalam buku, dan tajuk kedua kita dalam siaran ini iaitu hadis min haitsu ta'addudur rawi. Bilangan rawi yang meriwayatkan hadis ni. Okey. Tolong tengok tajuk yang kedua. Jadi kita dah hadam dah soalan-soalan dalam tajuk yang kedua. Sekarang kita tengok tajuk yang ketiga pula di dalam buku teks, iaitu berkaitan dengan hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Okey. Ada 3 benda yang perlu kamu dekat rumah kena tengok, iaitu ta'rif 1. Ta'rif, al-farqu, perbezaan, dan yang terakhirnya bayan dan juga taudih, penjelasan dan juga penerangan yang ada dalam bab ni. Dekat bahagian ni, ta'rif, ini adalah wajib. Wajib. Tak boleh tinggal sebenarnya? Tak boleh tinggal. Okey. Lebih-lebih lagi dalam bahagian istilah. Bahagian istilah kena hadam macam mana yang ada dalam buku. Tak boleh diabaikan. Ustaz nak ulang sekali. Mungkin aku ada terlupa dah. Ta'rif jangan direka-reka sendiri. Copy paste masuk aja. Copy paste masuk. Hafal harfan bi harfin, word by word. Itu kaedah dia. Okey, baik. Apa soalan berkaitan? Al-hadisul mutawatir huwa ma rawahu adadun kathir bihaitsu yastahilu ada. Apa jawapan dia? Ala ikhtilaf. Okey, silakan. Silakan, siapa nak jawab? Ya Allah bisur'ah ya ibni. Okey. Alia boleh cuba tak? Okey, ya. Silakan. Alia. Jawapannya ittifaqihim. Adata ittifaqihim ala ikhtilaf. Okey. Tak boleh pakat nak pergi tipu cerita tu. Berpakat sama-sama dia orang ni. Okey, baik. Beres. Betul jawapan dia? Dapat 1 markah. 1 markah. Okey. Okey. Dan soalan yang ketiga, dia boleh tanya bentuk macam ni dalam soalan subjektif. Dia bagi pembayang dalam kotak putih atas ni. Kemudian dia bagi soalan. Arif al-hadis mutawatir. 1. Fil istilah. Itu kena cari istilah lah. Biasanya kalau ta'rif 2 markah tau. Okey. Baik, Ustaz. Dan dia boleh tanya juga arif al-hadis ahad. Dia boleh tukar. Jadi hadis ahad dengan mutawatir kena hafal sebiji macam mana dalam buku. Kalau nak buat sendiri takut kurang markah. Okey. Okey. Jawapan dia seperti mana yang ada di dalam buku iaitu teks. Muka surat dia ni yang kita dah tengok ni. Okey, ini dia. Mana hadis ahad? Ini ni. Okey. Ni. Bahagian ni. Wajib dihafal. Okey, kita patah balik kepada soalan kita tadi. Okey. Dan soalan yang ketiga, ma al-farqu bainal hadis mutawatir wal ahad? Apa beza? Bahagian tu juga. Dia boleh tanya ta'rif satu-satu dan dia boleh tanya mal farqu. Jawapan yang sama. Okey, Ustaz. Okey. Dan yang seterusnya berkaitan dengan mumayyizat al-hadis al-mutawatir. Ciri-ciri. Ciri-ciri hadis mutawatir. Ciri-ciri hadis mutawatir. Macam mana?
dan mumayyizat hadis ahad. Dia boleh tanya benda ni. Dalam buku tolong tengok. Dalam buku dia ada 1, 2, 3 dekat mumayyizat. Dekat mumayyizat hadis ahad ada 2 saja. Dia boleh tanya soalan beza satu, dan dia boleh tanya soalan ni dekat bahagian bayan ataupun taudih. Okey. Ustaz, bahagian ni Ustaz letak kat situ muhim jiddan. Oh, kenapa tu Ustaz? Sebab bahagian ni, hak ni lah konten yang terlalu banyak yang dia boleh tanya bermacam-macam soalan. Sama ada dalam soalan objektif ataupun dalam soalan subjektif. Kalau diabaikan dekat sini, tak kurang daripada, biasanya tak kurang daripada 2 markah akan terbang. Betul. Tolong jangan. Sebab tu Ustaz letak benda merah ni, muhim jiddan. Muhim jiddan. Muhim jiddan. Okey. Dia boleh tanya soalan macam ni. Okey. Siapa nak tolong jawab? Okey, silakan. Ada tak yang nak cuba? Okey. Silakan. Hadis apa dia? Mutawatir apa dia? Ahad apa dia? Okey, Umar ke nak cuba? Boleh? Dia Ustaz. Okey. Tak nampak soalan. Okey, kita paparkan di skrin. Itu dia. Nombor 11. Hadis apa dia? Nombor 11. Ma lam yajma' syurutul mutawatir. Ya, betul. Hadis, jawapan dia dekat sini. Ma lam yajma' syurutal mutawatir. Betul dah jawapan dia. Hadis mutawatir pula. Apa dia jawapan dia? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Saya cubalah Ustaz. Okey. Cik Aiman. Okey. Ma rawahul adadul kathir bihaitsu yastahilu ada al-ittifaqihim betul. Ini jawapan dia. Okey, betul. Nombor 12. Okey, terima kasih Cik Aiman. Lulus. Hadiah ahad. Okey. Hadiah ahad ni yang mana? Silakan. Husna. Boleh? Malam yajma'u syurutul mutawatir. Okey, hadis ni sepatutnya nombor 13 Okey. Yang tadi ni, ini adalah nombor, hadis ni adalah nombor 11. Okey, baik Ustaz. Ini berapa markah ni Ustaz? Berapa markah ni? Yang ni kita dapat 3 markah. 3 markah. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi pembelajaran kita selepas ini, tapi kita berehat seketika Ustaz. Okey. Boleh insya-Allah. Ibuku ma'ana fi barnamij sukses SPM 20 Wahid wa 20. Kembali selepas ini. Okey, insya-Allah. Jumpa lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah membentuk perpaduan, hijrah membentuk perpaduan. 2 kali ulang dah pula ya. Okey, baiklah Ustaz. Nak cerita kat sini, dalam kita berhijrah ni Ustaz perlukan pengorbanan. Betul Ustaz? Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa di antara pengorbanan sepanjang Ustaz bergelar seorang guru ni Ustaz? Pertamanya kena korbankan hobi yang sedia ada untuk tumpukan kepada anak-anak. Contoh hobi memancing ke, hobi berjalan ke. Kita terpaksa korbankan tu untuk kita nak buat apa? Nak bagi anak-anak kita ni reti dan juga faham supaya mereka ni dapat jadi pewaris kita nanti. Kita bukan nak hidup lama dah. Betul. Yang nak ganti ni ni di antaranya. Masya-Allah. Insya-Allah. Dengan cerita ni di antara pelajar-pelajar mumtaz Ustaz ya? Ya, terbaik insya-Allah. Tapi kalau mumtaz dia kena senyum sikit Ustaz. Senyum kena lebih sikit. Okey, patutlah jawab soalan semua betul je tadi. Baik Ustaz, boleh kita teruskan pelajaran kita? Dah hadam dah ni. Dah hadam dah. Alhamdulillah. Tafadhal ya Ustaz. Okey, baik. Dan seterusnya, tadi kita pun dah habis dah untuk bahagian ni. Soalan yang bahagian ni, walaupun kita nampak senang, ya, sebagai contoh tadi ni, kita boleh jadi macam akan tertukar jawapan. Sebelum kita nak jawab apa-apa, tolong perhati bagi elok-elok. Ta'rif hadis ni yang mana? Ta'rif mutawatir ni yang mana? Dan juga ta'rif untuk ahad ni ciri-ciri dia yang mana satu. Supaya kita tidak melakukan
kesilapan. Ingat tu anak-anak yang dekat rumah. Tolong hati-hati nah. Sebab kita tak mahu los markah kat sini. Okey nah. Okey baik, kita akan masuk kepada soalan subjektif. Apa yang boleh ditanya? Dan soalan subjektif bahagian ni tak kurang daripada 2 markah. Biasanya 2 markah ataupun 4. Dia takkan pergi sampai 6. Dalam soalan nombor 3, markah full mark keseluruhan adalah 20 markah. Ya? Dia boleh tanya soalan macam ni, dia akan bagi pembayang. Okey. Dan soalan dia berapa? Hati isnaini min mumayyizatil hadisil mutawatir. Bawa mari 2. Nah, 2 apa ciri-ciri yang ada dalam hadis mutawatir? Okey, siapa nak jawab? Saya nak bagi satu, Ustaz. Okey, boleh. Saya teringat tadi Ustaz sebut adad kathir, Ustaz. Adadun kathir. Cukup tak? Cukup. Okey, itu satu cukup lah. Yastahilu bil kizbi. Yang tu lagi cantik. Okay. Yang kedua kena minta tolong. Okey, yang kedua, tolong. Siapa yang nak tolong jawab? Okey. Azri. Umar, silakan. Umar. Okey. Ain takuna tilkal kathrah fi jami'i tabaqat sanad. Ya, antakuna al-kasra fi jami'i tabaqatis sanad. Setiap sanad, maknanya setiap yang meriwayatkan hadis ni semua banyak. Okey. Okey, cantik betul. Dia ada 3, sebutkan 2 aja cukup. Okey. Yang ketiga, sebutkan contoh hadis mutawatir. Okey, apa hadis mutawatir? Silakan. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey, Rafiq. Apa ni? Okey, hadis ni ada dalam buku teks. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dekat muka surat berapa tu? 98. Okey. 98. Okey. Muka surat 98. Nanti kita tengok dekat mana. Dan dia boleh tanya juga, sebutkan ciri-ciri hadis ahad. Sama juga. Jadi pelajar, hadis mutawatir ada 3, hadis ahad ada 2 ciri dia. Dan tolong ingat, sebab tu Ustaz sebut tadi, ini muhim jiddan. Bahagian tu. Okey. Dan seterusnya, dekat contohnya, dia boleh tanya juga, sebutkan contoh hadis ahad. Oh, kena bagi contoh hadis tu lah. Ya, boleh ditanya. Sebab hadisnya senang je. Saya nak terang kepada Cik Aiman, hadis tu dah ada dah. Dia orang belajar masa kita 1, 2, 3. Ustaz betul, pun dah. Ustaz. Innamal a'malu binniat. Ya, innamal a'malu binniat. Takkan tak apa kot. Takkan tak apa. Okey, baik. Okey. Dan yang seterusnya, keperluan kita menggunakan hadis mutawatir dan juga hadis ahad ataupun di dalam tajuk kita ni, al-ihtijaj bil hadisil mutawatir wal ahad. Apa dah? Perlukah kita nak guna? Ada setengah sekarang ni orang tak mahu nak pakai hadis kan? Nak pakai Quran je. Hadis nak buang. Ada juga kumpulan tu. Sekarang ni, apa dah keperluan kita nak pakai? Okey, baik. Dalam buku teks, untuk tingkatan 5 SPM, dia bagi 3. 1, 2, 3. Ihtijaj bil hadisil ahad pun 3. 1, 2 dan juga 3. Yang ni semua kena ingat. Okey. Poin dia dekat mana? Ustaz nak bulatkan. Tengok ilmu yaqin kamu kena ingat. Dan yang kedua, annahu maqtu'un bi sahhatihi. Poin dia. Ini wajib. Annahu yajibul i'tiqad bi sahhatihi. Wajib. Wajib percaya. Wajib dihafal dan diingat dan dipercayai. Okey. Okey. Hadis ahad pun sama. Iza kana sahihan, kena ingat. Syurutul qabul. Kemudian tufidul ilmi az-zanni la yaqini. Ini poin dia. Kau ingat. Okey, dan yang seterusnya, bahagian ni muhim jiddan untuk semua untuk mengingatinya. Dan dalam maklumat zaidah pun sama, dan kita telah bertanyakan tadi, soalan dia adalah ini. Okey. Dia boleh naik soalan, uzkur misalan wahidan minal hadis mutawatir. 1. Dan dia boleh tanya, hati misalan minal hadisil ahad. Yang saudara baca tadi ni, anak kita tadi siapa baca tadi ni? Azrai Rafiq tadi.
Ini dia hadis dia. Maklumat zaidah, tolong ingat. Sebab poin dia ada 2. Kalau dia tanya yang ni, sini 2 markah, sini pun 2 markah. Jangan diabaikan. Okey, baik Ustaz. Mungkin ada satu rumusan ataupun nasihat Ustaz kepada murid-murid kita di studio dan juga di rumah Ustaz berkaitan dengan topik ni. Ada tak? InsyaAllah. Untuk rumusan Ustaz, nasihat Ustaz, bahagian ulumul hadis tingkatan 4 jangan diabaikan. Markah dalam peperiksaan SPM dia merangkumi 8 markah sekurang-kurangnya. 8 markah. Boleh jadi sampai ke 10, wallahualam. Tapi setakat tahun 2019, tahun 2020, 8 markah daripada 20 markah soalan nombor 3. Banyak tu. Ada 5 tajuk je. Jadi, tolong ingat baik-baik, insya-Allah. Okey Ustaz. Jadi kalau kita boleh tengok dalam pembelajaran kita tadi, ada benda-benda yang mustahak kita kena ingat berkaitan dengan hadis, sunnah, khabar dan athar. Betul Ustaz? Dan Ustaz ada sebutkan lagi 3 perkara, iaitu perbezaan di antara Al-Quran, hadis Nabawi dan juga hadis Qudsi. Dan last kali Ustaz cerita kepada kita hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Macam mana murid-murid? Okey tak? Okey, mungkin boleh bagi sikit ke? Ada siapa nak bagi satu rumusan tak? Kita minta Rafiq lah sikit. Macam mana topik kita pada hari ini? Mudah ke ataupun boleh bagi tips ke dekat penonton-penonton kita kat rumah ni? Silakan Rafiq. Alhamdulillah, topik pada hari ini tampaknya senang untuk dihafal kerana Ustaz dah bagi poin-poin penting. Jadi itulah, siapa yang mahu nak hafal, cubalah cara-cara Ustaz tadi. Okey, baik. Kita nak tanya pula seorang murid perempuan, Alia, boleh bagi tahu tak biasa awak hafal tu macam mana cara dia? Waktu bila awak hafal? Kalau saya hafal waktu pagi, lepas tu lepas subuh. Lepas tu cara-cara nak hafal, kita hafal, lepas tu kita tulis banyak kali supaya kita ingat. Masya Allah. Mungkin hal indaka ayun nasiha khususan ditulab lihadha sana Ustaz? Okey, untuk nasihat Ustaz kepada anak-anak semua, insya-Allah gunakanlah masa yang ada. Waktu menghafalnya gunakanlah pada waktu pagi. Itu adalah waktu yang terbaik. Sebelum nak menghafal, bacalah 1, 2, 3 ayat Al-Quran dan salawat ke atas Nabi. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau apa-apa pun jenis salawat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati kita tu untuk mengingat, sebab ini berkaitan dengan hadis. Dia datang daripada Nabi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi, insya-Allah. Itu saja pesanan Ustaz. Okey Ustaz, sebenarnya dengan orang kata ma'al hijrah ni Ustaz kan, kita nak ambil semangat penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ni bukan senang Ustaz. Betul. Jadi oleh sebab itu Ustaz, sebelum kita nak tamat siaran kita pada hari ini, kita nak saksikan satu video menarik Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, jom para penonton kita saksikan VT yang kita sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mahdir, pegawai daripada PPD Petaling Perdana, yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan anak-anak di yang mengikuti program ataupun pengajian KBD di daerah Petaling Perdana, dan juga mana-mana pelajar yang ataupun rakan-rakan sahabat-sahabat daripada sekolah Samtash, sekolah Sam Bestari, dan juga daripada mana-mana rakan-rakan yang turut serta di dalam program pada petang ni. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada Petaling Perdana dengan usaha yang sedemikian rupa untuk memberi penerangan kepada pelajar-pelajar semua, insya-Allah. Dan kita akan berkongsi sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsi pada petang ni. Alright, itu dia antara sedutan kelas Ustaz Zul dengan Ustaz Muhadir, orang kata secara atas talian. Ya, okey Ustaz, tadi itu dia antara usaha yang dilakukan oleh guru-guru kita lah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zul dan juga murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anda jangan lupa terus menghafal dan menghafal. Anda akan menjadi pelajar. Gunakan masa sebaik mungkin. Baik, kita berakhir di sini. Sukses SPM 2021. Ila liqa, ma'as salama. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.